Laporan Dewan Rakyat peruntukan perolehan vaksin COVID-19 diperjelaskan serta isu berita palsu antara yang dibangkitkan pagi tadi dalam sesi soal jawab lisan. Kita terus saja ke Parlimen bersama wartawan Juliana Syarin. Silakan. Intan, peruntukan RM3 bilion yang diunjurkan untuk membiayai perolehan vaksin COVID-19 seawal suku pertama tahun hadapan akan dimasukkan dalam perbelanjaan khas. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Khairy Jamaluddin berkata, keperluan untuk mendapatkan penawar wabak berkenaan akan diperuntukkan dalam kumpulan wang COVID-19. Perkara itu akan dijelaskan dalam penggulungan jawapan oleh Menteri Kewangan nanti. RM3 bilion itu adalah anggaran berdasarkan kepada spektrum harga yang telah pun ditawarkan kepada negara-negara. Jadi kita tak dapat nak memberi satu anggaran yang tepat pada masa ini. Namun demikian, saya telah minta anggaran RM3 bilion itu disediakan oleh Menteri Kewangan dan Menteri Kewangan akan menjawab bahawa keperluan peruntukan RM3 bilion itu akan dimasukkan dalam kumpulan wang COVID-19. Menurut Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, sehingga 13 November, terdapat 11 calon vaksin berada di ujian klinikal fasa 3. Malaysia telah berkomunikasi dengan 10 pengeluar vaksin berkenaan. Terdapat beberapa rundingan yang berada di fasa akhir dan pengumuman rasmi akan dibuat apabila ianya telah dimeterai tidak lama lagi. Kerajaan akan terus menangani penyebaran berita palsu dengan usaha promosi dan tindakan undang-undang. Kementerian Komunikasi dan Multimedia menjelaskan langkah itu selari dengan matlamat kerajaan bagi memastikan rakyat mendapat berita dan laporan yang sah serta terkini. Seperti kanun keseksaan Akta 574, Akta Mesin Cetak dan Penerbitan 1984, Akta 301, Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 atau 588. Sehubungan itu, kerajaan akan terus mengenal pasti pendekatan yang paling ampuh atau mapan untuk mengekang penyebaran berita palsu bagi memastikan rakyat mendapat berita dan laporan yang sah dan terkini. Penyebaran berita palsu turut disangkal dengan perkongsian maklumat sahih di mana dari Januari hingga Oktober, 987 hantaran dihebahkan di semua media sosial rasmi kementerian. 1 juta risalah dalam pelbagai bahasa termasuk bahasa Iban dan Kadazan turut dicetak dan diedarkan di seluruh negara. Jawapan itu dibacakan Timbalan Menteri Pendidikan 2, Datuk Dr. Mah Hang Sun, selepas Menteri dan Timbalan Menteri bagi Kementerian Komunikasi dan Multimedia tidak dapat hadir kerana baru menjalani ujian calitan COVID-19. Malaysia memiliki potensi sumber unsur nadir bumi REE yang boleh dibangunkan bernilai RM747.2 bilion. Menteri Tenaga dan Sumber Asli Datuk Dr. Samsul Anwar Nasara berkata, potensi itu dikesan hasil kajian dilakukan Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia JMG. Selain REE, bauksit juga merupakan mineral yang masih punya potensi untuk dibangunkan mengikut rekod JMG kira-kira 181.5 juta tan metrik sumber bauksit yang bernilai kira-kira 20.3 bilion masih berpotensi untuk dibangunkan. Pada masa ini, pelumbungan bauksit hanya aktif di Johor dan Pahang. Pada masa ini, pelumbungan bauksit hanya aktif diusahakan di Johor dan Pahang. Kerajaan turut menetapkan prosedur operasi standard SOP berkaitan aktiviti pelumbungan dan pengeksportan yang diguna pakai di Pahang serta Terengganu. Kementerian Pendidikan memberi tumpuan kepada sekolah daif pada skala 6 dan 7 iaitu yang tidak selamat untuk didahulukan bagi dibaik pulih, dinaik taraf atau dibina semula. Timbalan Menteri Pendidikan 2, Datuk Dr. Mah Hang Sun berkata, skala 7 merujuk kepada bangunan yang tidak selamat dengan pengesahan daripada Jabatan Kerja Raya JKR. KPM telah menunjukkan satu mekanisme atau kaedah khusus dalam mengenal pasti keadaan bangunan di sekolah. Memulai tahun 2019, KPM melaksanakan analisis skor grade impact sebagai penambahbaikan
bagi menentukan tahap keadaan komponen fizikal atau fasiliti bangunan di sekolah. Melalui penilaian ini, KPM dapat menentukan keutamaan untuk melaksanakan projek pembangunan semula atau menaik taraf bangunan sekolah yang tidak selamat. Skala 7 merujuk kepada bangunan yang tidak selamat dengan pengesahan daripada Jabatan Kerja Raya JKR. Skala 6 pula merujuk kepada bangunan yang tidak selamat dengan pengesahan dilakukan oleh Pejabat Pendidikan Daerah PPD dan Jabatan Pendidikan Negeri JPN. Tata cara mengenal pasti keadaan fizikal bangunan sekolah adalah daripada maklumat disediakan oleh pihak sekolah dan disahkan oleh pengetua atau guru besar. Perbahasan berkaitan rang Undang-Undang Perbekalan Belanjawan 2021 mengambil tempat di Dewan Rakyat ketika ini hingga jam 2 petang nanti. Sekian dahulu dari saya Juliana Syarin, kembali semula ke Seri Pentas.